Asam pedas ikan kembung. Dengan kuah yang pekat, cukup masam dan pedasnya, pasti dapat membuka selera seisi keluarga. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Bahan utama hari ni dan gunakan 7 ekor ikan kembung, lebih kurang dalam setengah kilo macam tu. Untuk buat asam pedas, ikan kena betul-betul segar. Tengok dia punya mata dan juga badan dia keras, maksudnya segar lah tu. Cara dayang siang, dayang gunting tepi perut dengan ekor sikit, yang lain tu tinggal. Bahan-bahan lain dayang gunakan 1 cawan cili kisar, 1 cawan air asam jawa, 1 genggam daun kesum dan juga 5 biji kacang bendi. Kalau suka kacang bendi boleh lebihkan ya. Cara yang dayang buat, dayang potong sikit yang hujung tu dan cuci. So dayang suka masukkan kacang bendi sebiji-sebiji macam tu. Ada bunga kantan 1 kuntum, 2 biji tomato, 1 batang serai dan juga 2 biji bawang besar, 3 ulas bawang putih, 1 inci halia, 6 biji bawang merah, 1 inci kunyit hidup dan juga 1 inci belacan. Mula-mula dayang nak sediakan bahan untuk dikisar dulu. Potong kecil bawang besar. Lepas tu, terus masukkan ke dalam balang pengisar. Bahan-bahan kisar ni penting supaya kita punya kuah nanti akan jadi bertambah pekat. Lepas tu, boleh potong bawang merah kecil. Diikuti dengan bawang putih. Halia. Semua potong kecil ataupun hiris memanjang, ikut pada masing-masing punya keselesaan. Dan last sekali dia masukkan kunyit hidup ke dalam balang pengisar. Dah siap bahan hiris, bolehlah masukkan belacan. Belacan ni kalau nak sedap boleh bakar dulu sekejap. Lepas tu masukkan air sama paras dengan bahan-bahan dan terus kisar. Dan kisar sekejap je sebab dayang nakkan tekstur yang sedikit kasar macam yang dayang tunjukkan ni ya. Tak perlu yang terlalu halus sangat. Kalau rajin boleh tumbuk je bahan-bahan ni, lagi sedap. Panaskan kuali dan juga letak minyak masak dan guna dalam setengah cawan. Boleh buka api kuat-kuat, api besar masa ni. Bila minyak dah panas, masukkan bahan kisaran terus. Nampak tak tu? Dia punya asap sampai tutup kamera sekejap. Masa menumis ni, bahan kisaran tu bau dia sangat-sangat wangi sebab kita buka api besar kan. Bila dah masuk, boleh kecilkan api sikit. Guna api sederhana untuk tumis bawang ni, biarlah sampai dia garing. Sambil-sambil tu, potong sebatang serai dan ketuk dekat hujung dia untuk keluarkan bau serai tu. Serai ni memang penting untuk naikkan aroma dan juga memberi sedikit rasa pada kita punya bahan tumisan. Dan gunakan 2 tangkai daun kesum untuk ambil bau dia. Baki boleh simpan untuk dimasukkan dalam kuah sekejap lagi. Bila bahan tumisan dah kering dan mula pecah minyak, dan masukkan cili kisar. Bila dah masukkan semua cili, jangan lupa untuk kecilkan api ya. Sebab bila dah masukkan cili, kita nak masak sampai betul-betul cili pula pecah minyak. Dan kita nak elakkan supaya cili tu dia meletup dan juga dia berkecah.
Selalu kalau kita buat kari, asam pedas atau sambal, cili tu akan merecik-recik kan. So jangan risau, cuma kecilkan api je dan guna kuali yang besar. Jadi dapur kita tak adalah berkecah sangat kena tembakkan cili tu nanti kan. Bila cili dah pecah minyak, boleh masukkan air asam jawa. Air asam jawa ni kuantiti dia sama dengan cili. Kalau kita guna 1 mangkuk, air asam pun 1 mangkuk. Lepas tu dah masukkan 2 cawan air untuk kuah asam pedas hari ni. Untuk kuah terpulang nak masukkan banyak mana pun boleh. Dayang suka kuah yang agak pekat, jadi 2 cawan dah cukup. Bila dah pecah minyak kuah tadi, Dayang masukkan 1 sudu besar garam kasar. Dan Dayang masukkan bunga kantan yang dibelah 4 sebab bunga tu besar, kalau nak belah 2 pun boleh. Lepas bunga kantan, Dayang masukkan daun kesum. Cara dia, Dayang patahkan 2 saja dan terus masukkan dengan batang dia sekali. Kacaukan biar dia sebati. Lepas tu biar lagi sekejap, biar mendidih dan pecah minyak lagi sekali. Dan gunakan 3 sudu teh gula pasir untuk seimbangkan rasa. Sebab asam pedas ni dah ada rasa masam dan pedas, jadi Dayang gunakan gula sikit sebab Dayang tak gunakan sebarang serbuk perasa ya. Bukan letak banyak, sikit je tu. Tak manis pun, jangan risau. Biarkan mendidih dan menggelegak, barulah dimasukkan kacang bendi. Dan last sekali Dayang letakkan ikan kembung. Ikan kembung ni dia cepat masak, jadi sebab itulah Dayang masukkan kacang bendi dulu. Ikan kembung ni dia boleh dimasak dengan masa yang begitu cepat sebab isi dia cepat lembut. Jadi anggaran masa untuk masak dalam 2 ke 3 minit. Lepas masukkan ikan, potongkan buah tomato. Dan bolehlah dimasukkan ke dalam kuali. Biarkan sekejap buah tomato. Sambil tu kita boleh cek kacang bendi tu dah masak ataupun belum dengan cara cedokkan dia dan ambilkan garpu cucuk kat tengah-tengah badan dia. Macam ni cara dia. Bila dah lembut macam tu, maksudnya kacang bendi dah masak dan selalunya ikan pun sama. Dia akan masak. Tengok dah betul-betul lembut kan? Jadi bolehlah tutup api. Asam pedas yang betul-betul cantik adalah bila kita masak biar dia pecah minyak sampai 3 kali. Jadi kuah tu akan jadi merah dan cantik macam ni. Inilah dia hasil asam pedas dengan kuah yang pekat. Sangat sesuai untuk dinikmati bersama nasi panas ataupun boleh dibuat cicah dengan roti canai atau apa saja makanan kegemaran anda. Selamat mencuba!